Kalvert merupakan pembentuk yang digunakan dan dibina untuk mengalirkan air pada parit dan longkang untuk melegakannya daripada tersumbat. Ianya mampu menampung beban yang dikenakan di atasnya, menyebabkan ianya sesuai digunakan untuk membina jalan raya di atasnya. Bahan binaan kalvert biasanya diperbuat daripada konkrit yang diperkukuhkan dengan tertulang, besi ataupun PVC. Okey, di Malaysia terdapat dua jenis kalvert yang sering digunakan. Dua jenis kalvert yang sering digunakan ialah box kalvert dan round kalvert. Box culvert diperbuat daripada konkrit. Fungsi box culvert berperanan sebagai mengalirkan air daripada parit atau longkang untuk mengelakkannya daripada tersumbat. Seterusnya, menghubungkan jalan raya yang terpisah disebabkan oleh anak sungai yang kecil ataupun parit. Yang ketiga ialah ianya sesuai digunakan untuk jalan raya yang dapat menanggung beban kenderaan berat. Seterusnya ialah round culvert yang diperbuat bahan binaannya ialah konkrit dan juga ada juga besi iaitu CMP, corrugated metal pipe. Fungsinya ialah sebagai terowong saliran air yang biasanya terletak di tepi jalan dan juga menghubungkan jalan raya yang dipisahkan oleh longkang atau parit. Pemilihan bentuk culvert adalah berdasarkan kegunaannya. Saiz culvert yang berbentuk bulat dalam pasaran adalah bermula daripada 300 mm diameter sehingga ke 1800 mm. Okey. Jambatan merupakan satu struktur yang dibina untuk menyeberangi jurang ataupun halangan seperti sungai, laluan kereta api, jalan raya dan sebagainya. Ianya dibina untuk membolehkan laluan pejalan kaki, kenderaan dan kereta api melalui di atas halangan tersebut. Okey, secara amnya konsep jambatan terdapat dua. Yang pertama ialah konsep tegangan dan kedua ialah konsep mampatan. Konsep ini merupakan elemen penting bagi membolehkan jambatan untuk memanjang. Semasa menanggung beban, jambatan akan melentur dan terdapat juga struktur yang menegang dan sebahagiannya struktur akan mengalami mampatan. Jambatan boleh dikelaskan secara tiga kategori secara amnya. Yang pertama ialah jambatan konkrit, yang kedua ialah jambatan besi dan terakhir ialah jambatan kayu. Struktur jambatan terdiri daripada dua, iaitu superstructure, iaitu struktur utama, dan yang kedua ialah struktur bawah. Jom kita lihat sedikit mengenai komponen-komponen yang ada di jambatan. Okey, komponen yang terdapat di jambatan ini antaranya ialah lubang air. Lubang air ini berperanan sebagai untuk mengelakkan berlakunya air bertakung di atas jambatan. Yang kedua ialah komponen yang kita boleh lihat ialah palang besi yang mencegah daripadanya berlaku apa-apa kemalangan. Jalan merupakan lorong yang dibuat khas di atas tanah bagi memudahkan perjalanan dan pergerakan. Ianya juga menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, terdapat dua jenis turapan ataupun dipanggil pavement, iaitu turapan lentur, flexible pavement, dan juga turapan tegar, rigid pavement. Okey, lapisan untuk turapan lentur ialah lapisan permukaan berbitumen, iaitu lapisan haus yang dikenali sebagai wearing course, dan juga lapisan ikat yang dikenali sebagai binder course. Lapisan yang kedua ialah asas jalan, iaitu road base. Yang ketiga ialah sub base, dan yang terakhir ialah subgrade, iaitu tanah. Turapan lentur mendapat nama kerana keseluruhan struktur turapannya melentur dan memesong ke bawah disebabkan oleh beban trafik. Okey, yang turapan kedua iaitu turapan tegar ataupun rigid pavement. Lapisannya adalah lapisan permukaan papak konkrit bertulang. Yang kedua ialah lapisan road base. Yang ketiga ialah
ialah lapisan subbase dan keempat ialah lapisan subgrade. Okey, turapan tegar mendapat nama kerana strukturnya adalah lebih keras daripada turapan lentur kerana kekukuhan tinggi daripada PCC, iaitu Portland Concrete Cement. Turapan jenis ini biasanya dibina pada kawasan yang mempunyai tanah yang tidak sesuai untuk membina jalan raya seperti kawasan tanah gambut dan kawasan tanah paya.